Belakang saya di sini. Tutup enjin, tutup enjin. Tutup enjin. Okey, tak boleh kena. Okey. Kita ingin membuat satu conclusion terhadap perjumpaan hari ini. Kita hadir hari ini kerana kita telah mendengar dan melihat video yang dikeluarkan oleh Encik Suhaini bin Muhammad, yang poin utama dia dua perkara. Dia telah mengatakan sebelum dalam video tu dia telah mengatakan bahawa Nabi Muhammad tidak mempunyai kemaluan, pertama. Yang kedua, dan dia kata Tuhan. Dua perkara yang paling penting. Jadi kita telah buat laporan polis kerana berdasarkan apa yang kita lihat. Dan hari ini kita berjumpa dia. Kita telah berjumpa dengan dia dan dia menafikan dengan mengatakan bahawa video itu telah diedit. Apa yang saya nak bagi tahu hari ini? Pertama, dari sudut zahirnya kita melihat kepada apa yang dia cakap. Dari sudut apa dalam hatinya, sama ada benar atau tidak, sama ada dia bertakhiyah, sama ada dia berahsiakan, itu saya serah kepada Allah. Kerana zaman Rasulullah SAW dulu pun ada di kalangan kaum munafik seperti Abdullah bin Ubay. Rasul tidak ada tindakan kerana kita tak tahu, sebab dia mereka orang munafik menyebut kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Rasulullah tidak boleh memerangi mereka kerana dia tidak mengucapkan kalimah-kalimah syirik. Dan walaupun di hatinya, hanya kita tak tahu. Kita berpegang kepada kaedah usul fiqh. Kaedah yang di mana nahnu nahkumu bizawahir wallahu tawalla bisarair. Kita melihat kepada perkara yang zahir. Hanya Allah saja yang tahu apa di dalam lubuk hatinya, perkara-perkara rahsia di dalam dia. Jadi saya nak bagi tahu kepada Cik Suhaini, pendirian saya, dan saya rasa pendirian daripada kebanyakan daripada orang, daripada kita termasuklah satu hati. Kita tidak tahu apa yang ada dalam hati kamu. Sama ada benar atau tidak, hanya Allah saja yang tahu. Pada kita, kalimah syirik yang dilafazkan bahawa atau kalimah yang menghina Nabi itu ada, dan anda telah menafikan. Kita berpegang kepada mulut anda, pada lisan anda, kerana anda menafikan. Mungkin benar, mungkin tidak tahu. Sekiranya benar, video anda telah diedit, saya menarik balik perkataan saya. Tetapi sekiranya benar, di lubuk hati anda berpendirian seperti mana yang anda katakan, iaitu anda mengatakan bahawa Rasulullah tidak mempunyai kemaluan, dan anda juga berkata bahawa Rasulullah itu adalah Tuhan. Sekiranya ada dalam hati anda, sekiranya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenakan hukuman kepada anda di dunia dan akhirat, kerana itu satu perkara yang tidak boleh terima. Dan sekiranya tidak, benar anda dizalimi, ada orang video, ada pihak yang edit video anda, saya berdoa, saya mohon maaf dan saya tarik balik kata saya. Kerana pendirian saya mahu berlaku adil. Saya dengar pada perkara zahir, kami dengar perkara zahir, dan kami bertindak dengan perkara zahir. Di kulub anda, di hati anda, di dalam hati anda, hanya Allah saja yang tahu, wahai Cik Suhaini. Tetapi itu pendirian yang pertama. Untuk bagi mereka yang telah membuat laporan polis, seperti pihak PDRM, seperti pihak Jabatan Agama Islam, kita minta supaya teruskan siasatan. Teruskan siasatan. Kerana anda, pihak PDRM dan pihak Jabatan Agama Islam mempunyai kuasa untuk menyiasat. Kami tidak ada kuasa untuk menyiasat, kerana kami hanya orang awam. Teruskan siasatan. Dengan siasatan itu kita dapat tahu sama ada benar atau tidak pendirian Cik Suhaini. Cuba untuk membuat satu perkara-perkara yang tidak benar atau tidak, hanya Allah saja yang tahu, dan tolong siasat. Cuma daripada kita, apa yang kita dengar, dia nafikan. Jadi pendirian saya menarik balik. Tarik saya bersyarat. Apa syaratnya? Syaratnya jika dia benar-benar video itu diedit, penarikan perkataan saya dan permohonan maaf saya bersyarat, memang syaratnya adalah pertama, video itu memang diedit dan dia telah difitnah. Tetapi sekiranya video itu tidak diedit dan dia sebenarnya mempunyai pendirian bahawa Rasulullah tidak mempunyai kemaluan, dan juga Rasulullah
itu Tuhan, kita akan terus mengambil tindakan padanya pada masa-masa yang akan datang. Tindakan yang mengikut saluran undang-undang. Ini pendirian daripada kita. Penarikan bersyarat. Syarat yang pertama, videonya benar-benar diedit. Walaupun ada di kalangan kita kata video live tak boleh diedit, itu hanya pihak berkuasa yang kena buat siasatan. Yang kedua, kerana lafaz yang dikeluarkan secara terbuka tadi di depan kita, bahawa dia kata, dia mengatakan bahawa Allah Tuhan, Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah dan Nabi Muhammad adalah seorang lelaki. Jadi kita berpegang kepada mulut dan kata-katanya. Hanya Allah Ta'ala yang tahu apa berada di belakangnya, apa di dalam hati dia. Jadi cuma kita memohon kepada pihak penguatkuasa untuk teruskan siasatan supaya kita tahu apa kebenaran di sebalik itu. Cuma sebagai seorang manusia, kita hanya berpegang kepada apa yang dia cakap. Di dalam hatinya kita tidak tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendiriannya sama seperti Datuk Hisham. Bila benda yang disebut secara zahirnya, apa yang disebut, kita tidak boleh memaksa untuk dia bercakap sebaliknya. Kita tidak boleh buat penekanan macam yang seperti mana Datuk Hisham sebut tadi. Pada zaman Rasulullah ada orang-orang munafik. Apabila ditanya, adakah engkau mengaku Tuhan itu Allah? Ya, aku mengaku diri Tuhan itu Allah. Adakah engkau mengaku aku sebagai pesuruh Allah? Ya. Tapi itu kalimah yang dia ucap, tapi di belakang dia membuat cerita-cerita ataupun penyebaran berita-berita yang di belakang itu Rasulullah tak boleh lakukan. Kerana apa? Itu adalah di luar bidang kuasa. Itu hanya Allah saja yang boleh lakukan tindakan sedemikian. Jadi orang-orang munafik ni kita tidak boleh nak baca cara dia. Sebab tu orang munafik ni Rasulullah tak ambil tindakan. Sebab tu kadang-kadang kata Imam Syafi'i ni contohnya, macam Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i sebut, aku boleh berhujah dengan 10 orang yang pandai dan insya-Allah aku boleh tangani. Tapi aku tidak boleh berhujah dengan satu orang yang bodoh. Tapi kita tidak menggambarkan bahawa Encik Suhaini Muhammad ni bodoh, tidak. Tapi orang munafik ni lebih dahsyat daripada orang yang bodoh. Kerana apa? Dia bermuka-muka. Jadi kita tak tahu. Jadi kita harap di negara ini mempunyai undang-undang. Kita kena faham, Nabi ni adalah atas daripada segala undang-undang yang ada di negara kita dan dunia. Sebab selepas bagi orang yang beriman, kita kena tahu, bagi orang yang yakin kepada rukun iman, selepas mati ni ada kehidupan, ada pembalasan, ada mahkamahnya, mahkamah yang lebih besar di padang mahsyar yang akan dihitung oleh Allah. Barang siapa yang menyimpan rahsia dalam hati, sama ada ikhlas ataupun munafik, semua ni Allah akan buka semua ni. Jadi tidak ada benda yang boleh disorok. Jadi saya harap di dunia ini ada undang-undang dunia, tapi kita kena fahami undang-undang Rasulullah ni lebih tinggi, undang-undang Allah lebih tinggi. Jadi saya harap pihak yang berwajib, khusus kepada polis di Raja Malaysia yang saya hormati, sahabat-sahabat saya yakin mereka orang yang tulus dan kita percaya mereka akan menjalankan tanggungjawab dan siasatan. Jadi saya harap segala laporan-laporan polis yang telah dibuat, sama ada kita ingin memastikan sama ada dia bercakap benar ataupun bohong melalui proses perundangan dan siasatan. Maksudnya siasatan dan dia pergi kepada undang-undang. Jadi biarlah pihak yang berwajib yang menjalankan siasatan, tanggungjawab kita dah selesai. Kita turun, kita ikut SOP, kita patuhi SOP sedia ada, kita ambil surat, kita dah pergi, kita dah bersemuka dan kita dah pergi ke kilang beliau, kita dah jumpa dan dia mengaku bahawa dia Tuhan itu Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maksudnya dia mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maksudnya dia secara zahirnya saya sudah mengaku. Jadi takkan kita nak paksa dia mengaku yang sebaliknya. Jadi bagaimana kita nak buktikan? Sebab ada pakar-pakar yang boleh buktikan bahawa video itu tidak diedit, video itu sama ada benar ataupun tidak melalui forensik. Forensik daripada KKM akan buat daripada pihak berwajib akan merampas pun, PDRM akan rampas pun dan akan buat tangkapan. Dari situ kita akan tahu sama ada video itu edit ataupun benar, sama ada video yang secara penuh. Sebab di PDRM ni macam mana sekalipun kau soroklah macam mana pun video dalam tu dihapus pun, tetap mereka akan mempunyai bukti itu. Jadi kita mohon supaya rakyat Malaysia terus membuat laporan. Tujuannya apa? Untuk kita nak memastikan, sebab ini bukan perkara main-main, sebab ini tentang Nabi kita. Jadi kita kena pastikan Nabi kita ni terpelihara kesucian dia, kemuliaan dia ni. Jadi kita minta supaya ramai-ramai buat laporan polis.
Bila buat laporan polis ke atas penghinaan ini, maka kertas siasatan akan dibuka dan siasatan akan berjalan. Jadi di situlah kita akan, benda yang dinafikan atau sama benar atau tidak, di situ kita akan mendapat bukti itu. Jadi di situlah akan kita serahkan kepada pihak pendakwa raya untuk mendakwa, dan kita mohon kepada mahkamah hakim supaya membuat penilaian sebenar-benar penilaian, kerana ini melibatkan Rasulullah. Dia lebih atas pada hukuman bunuh sebenarnya. Ini tidak ada yang main-main. Masa bila Nabi kena hina macam ni, bagaimana dengan keturunan Ahlul Bait ni yang telah menyebarkan dakwah Islam, da'i-da'i yang mengikut Ahlul Bait ni di seluruh dunia, serata dunia hari ini. Kenapa kita hari ini hidup dengan aman dan makmur? Kerana adanya Nabi. Kerana Nabi yang telah membawa kedamaian ini. Apa itu? Pembaharuan akhlak kepada seluruh umat manusia. Jadi saya harap teruskan laporan polis dibuat, dan saya mohon kepada pihak polis, tolong bantu kami, bukan untuk kami, tapi untuk Nabi kamu, untuk Nabi kita, untuk Nabi seluruh umat manusia, bahawa perlu tindakan diambil secara tegas terhadap isu ini. Ini bukan isu main-main ya. Kalau saya minta maaf, kalau Sultan dihina hari ni dah kena tangkap. Sultan dihina tengah malam dah kena pergi kutip. Jadi Nabi, raja, segala raja, manusia dan pemimpin yang sangat baik, kita tahu. Kalau bukan kerana beliau baginda Rasulullah SAW ni, kita tak ada siapa-siapa. Jadi saya harap kepada pemimpin Islam, tolonglah beri desakan juga kepada pihak berwajib PDRM. Keluarga kita juga PDRM tu, selalu kita jalankan kerjasama, tolong. Jadi itu saja, saya tidak ada lebih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.